حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam perbincangan kita berkaitan dengan hukum ahkam tajwid menggunakan risalah Al-Burhan fi Tajwid Al-Quran karangan Syekh Muhammad Shadiq Qamhawi rahimallahu taala. Insya-Allah kita akan masuk pada perbincangan yang baharu, iaitu tajuk babu hamzatil wasli. Bab yang bincangkan berkaitan dengan hamzah wasal. Baik. Hamzah wasal ialah satu hamzah yang hidup apabila kita menjadikannya sebagai permulaan bacaan, tetapi tidak akan, maksudnya tidak akan jadi hidup, maksud dia mati apabila kita tak menjadikan dia sebagai permulaan bacaan ataupun dia berada di tengah-tengah pembacaan. Maksudnya kita mulakan dengan kalimah lain ataupun perkataan lain, maka perkataan yang ada hamzah wasal ini tidak akan hidup kerana kita tak menjadikannya sebagai permulaan bacaan. Macam mana kita nak mengenal hamzah wasal ini? Hamzah wasal ini ada padanya kepala sad. Kepala sad. Itu adalah ciri-ciri untuk mengenal hamzah wasal. Ataupun kadang orang Melayu panggil alif wasal. Jadi tidak ada masalah. Yang penting kita faham. Yang penting kita faham. Cumanya yang lebih tepat kita panggil hamzah wasal lah. Sebab jenis-jenis hamzah ni ada pelbagai. Ada hamzah qata', ada hamzah wasal. Kalau hamzah qata' tu hamzah yang huruf tu, yang menjadikan alif sebagai rumahnya. Manakala hamzah wasal ni ialah hamzah yang mana ada kepala sad di atasnya. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Baik, siri yang ke-82. Bahagian yang pertama. I'lam annahu la yubda'u bisakinin kama la yuqafu ala mutaharrik fal harakatu la budda. Baik, i'lam, ketahui olehmu wahai pelajar, wahai pembaca, annahu la yubda'u bisakinin, dan sesungguhnya tidaklah dimulai sesuatu perkataan bisakinin. Maksudnya kalau perkataan tu dia punya huruf yang pertama dia tu sukun, maksudnya kita tak akan mulakan bacaan tu, sebab memang tak boleh. Mana mungkin mana mungkin kita nak membaca pada satu, bila dia mati, macam mana kita nak sebut dah? Tak ada, sebab dia mati. Kama la yuqafu ala mutaharrik. Seperti mana kita tidak mewakafkan pada perkataan yang berbaris. Maksud perkataan yang berbaris, maksudnya kalau permulaan dia tu berbaris, lepas tu kita nak sukun kadang, macam mana? Itu macam tak logik lah. Okey, fal harakatu la budda minha fil ibtida'. Maka pada perkataan yang berbaris la budda minha fil ibtida', tidak dia mesti berada pada permulaan. Maksudnya kalau kita nak baca satu perkataan tu, mestilah
permulaan dia mestilah ada benda yang berbaris ataupun huruf yang berbaris. Kalau huruf tersebut sukun, macam mana kita nak baca dia? Dia akan jadi perkataan tu tak fasih lah. Baik. Fa in kana al-harfu al-mabdu'u bihi sakinan fala budda min hamzatil wasli. Maka kerana itulah apa? Huruf yang dimulai dengan apa? Huruf yang dimulai dengan sukun. Maksudnya huruf tersebut perkataan tersebut dimulai dengan huruf yang sukun, maka apa? La budda min hamzatil wasli. Tidak mesti ada hamzah wasal padanya. Jadi hamzah wasal ni dia datang sebagai nak membantu apa? Membantu perkataan yang dimulai dengan huruf yang sukun supaya dia apa? Boleh dibaca. Sebab kalau sukun memang tak dibaca. Baik. Liyutawassala bihi, untuk menyambungkan dia ila nutqi bisakin, supaya apa? Huruf yang sakin ni dapat disebut. Sebab kalau huruf yang sakin, huruf yang sukun, huruf yang tidak menerima baris, kita tak boleh sebut dia. Melainkan kena ada huruf sebelum daripadanya. Yakni huruf yang sukun, yang mana sebelum daripada huruf yang sukun tu mesti ada huruf yang berbaris. Untuk membantu apa? Kita menyebut huruf yang sukun. Jadi ketika inilah peranan apa? Peranan hamzah wasal untuk membantu apa? Membantu huruf yang sukun ini dapat disebut. Baik. Wa hamzatul wasli hiya allati tathbutu fil ibtida' wa tasqutu fid darji wa takunu fil asma' wal af'al wal huruf. Dan hamzah wasal ni dia terdapat apa? Ketika pada permulaan, maksudnya dia hidup ketika di permulaan. Hamzah wasal ni dia hidup ketika mana? Di permulaan. Wa tasqutu fid darji, dan tidak hidup, maksudnya seakan-akan tiada lah, kita tak baca dia. Fid darji ketika mana bersambung. Wa takunu fil asma' wal af'al wal huruf. Dan hamzah wasal ni terdapat pada asma', pada isim. Contoh macam kita kata alhamdu tu isim, kan? Contoh lagi al-af'al, istakhraja, istaghfara, kan? Istaghfara, kan? Jadi ada hamzah wasal itu. Wal huruf, huruf macam ibnu, kan? Ibnu. Baik, betul. Contoh huruf. Baik. Okey. فإذا كانت في اسم فلا يخلو إما أن يكون معرفا. Dan jika apa? Jika ia berlaku pada isim. Jika ia berlaku pada isim, maksudnya jika hamzah wasal itu berada pada isim, fala yakhlu imma an yakuna mu'arrafan. Dan mestilah apa? Mestilah isim yang jenis mu'arraf. Mu'arrafan bi'al, maksudnya isim yang makrifah, yang dia apa? Dia berpasangan dengan al. Alif lam makrifah, alif lam makrifah tu lah. Yang kita, kalau kita baca dalam ilmu tajwid ni, kita belajar pada bab apa? Alif lam makrifah, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Baik. Contoh dia bagi sini alhamdu. Alhamdu. Fatuftahu alhamzatu. Dan difathahkan pada hamzah. Jadi ni kaedah mudah ya. Kaedah mudah maksudnya kalau kita baca alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah, yang mana kita nampak dekat situ ada hamzah wasal, maka jika kita menjadikan dia sebagai permulaan bacaan, maka kita akan baca dengan fathah pada hamzah wasal. Wa imma munakkaran, maka jika isim itu dalam bentuk tangkir ataupun dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum, yakni tidak ada apa? Tidak ada alif lam padanya. Wa dzalika fi sab'ati alfaz, maka keadaan yang tersebut, yakni keadaan nakirah, yang mana apa? Yang mana dia tidak menerima alif lam makrifah padanya. Ada 7 kalimah sahaja yang berada dalam Quran. Maksudnya isim yang nakirah, yang apa? Yang ada hamzah wasal di dalam Quran ada 7 jenis kalimah saja. Okey, yang pertama ibnu. Ibnun. Seperti contoh Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Okey.
Okey. Lepas tu yang kedua, thaniha ibnat. Seperti contoh, wa maryamu banata imran ibnata yahatain. Ni semua apa? Perkataan-perkataan yang nakirah tapi menerima hamzah wasal. Thalithuha imru'un. Seperti contoh, likulli imri'in minhum inimru'un halak imra'a sawu. Jadi semua ni ada hamzah wasal padanya. Perkataan yang keempat, ithnain. Seperti contoh, la tattakhidhu ilahain ithnain. Yang kelima, imra'at. Contoh, imra'atu imran imra'ataini tadhudan imra'ataini tadhudan. Okey, ni perkataan yang kelima. Perkataan yang keenam, ismun. Seperti contoh, ismu rabbik ismuhu Ahmad. Jadi ni yang keenam. Perkataan yang ketujuh, ithnatain. Fa in kanat ithnatain ithnata asyrata. Okey. Wa waqa'at. Okey, jadi 7 perkataan ini ialah perkataan yang terdiri daripada isim. Isim yang nakirah. Nakirah yang masuk umum. Jadi dia tak menerima alif lam ma'rifah. Maka 7 perkataan ini saja yang dimulai dengan alif, dimulai dengan hamzah wasal. Okey. Okey, dia baru bagi contoh pada isim. Fi'il belum lagi, huruf belum lagi. Okey, lagi dia akan sebut insya-Allah. Wa waqa'at kadzalika fi thalathati asma'in fi ghairi Quran. Dan terdapat juga 3 isim yang nakirah tetapi tidak ada dalam Quran. Dia di luar Al-Quran. Seperti contoh dia apa? Istun, wabnun, waimullah. Waimullah pada sumpah. Baik. Wa yazdadu fihi an-nun fayuqal waimunnallah. Demi Allah lah maksudnya ni. Baik. Wa yubda'u fi hadhil asma', dan dimulakan pada isi-isim ini kulluha bi kasril hamzah. 3 perkataan ni, istun, wabnun, ibnun, bi kasril hamzah. Imullah. Dimulakan dengan kasrah hamzah. Baik. Wa idza waqa'at hamzatul wasli fi fi'li amrin fanzur ila thalithihi. Jika apa? Jika terdapat hamzah wasal pada fi'il amar. Fi'il amar ni fi'il yang menunjukkan kepada perintah. Fi'il yang menunjuk kepada perintah. Fanzur ila thalithihi, maka lihatlah pada huruf yang ketiga pada fi'il amar tersebut. Fa in kana maksuran aw maftuhan fayubda'u fihi bi kasril hamzah nahwu idhhab bi kasril hamzah wadrib warji'. Okey, dia kata apa? Jika hamzah jika huruf yang ketiga daripada fi'il amar itu berbaris kasrah ataupun berbaris fathah, maka fayubda'u fihi bi kasril hamzah, maka hamzah wasal akan dimulakan dengan hamzah wasal akan dikasrahkan. Hamzah wasal akan dikasrahkan jika kita menjadikan dia sebagai permulaan bacaan. Contoh bagi sini, idhhab. Okey, huruf yang ketiga berbaris apa? Ha tu berbaris fathah, maka kita akan mulakan dengan kasrah pada hamzah wasal. Jadi idhhab. Baik. Lepas tu perkataan yang kedua, idrib. Jadi perkataan yang ketiga iaitu ra berbaris kasrah, maka kita akan kasrahkan pada hamzah wasal. Idrib. Lepas tu yang ketiga, irji'. Perkataan yang tiga, huruf jim berbaris kasrah, maka hamzah wasal akan dibaca dengan kasrah.
irji'. Baik. Wa in kana thalithuhu madmuman laziman fayubda'u fihi bi dhammil hamzah. Jika huruf yang ketiga pada fi'il amar adalah huruf yang berbaris dhammah laziman, maksudnya dia berbaris, memang berbaris, asalnya ialah dhammah. Fayubda'u fihi bi dhammil hamzah, maka akan dimulakan apa? Hamzah wasal dengan dhammah. Seperti contoh utlu. Utlu. Jadi huruf yang ketiga ialah lam. Lam berbaris dhammah, maka hamzah wasal akan dimulakan dengan dhammah. Wanzur, huruf dha berbaris dhammah, maka hamzah wasalnya akan dimulakan dengan dhammah. Unzur. Lepas tu perkataan seterusnya huruf ta berbaris dhammah. Yang ni huruf ta ni adalah huruf yang ketiga, maka hamzah wasal akan dimulakan dengan dhammah. Utturra, utturra. Wa ma ashbaha dhalik, dan yang lain-lain lagi yang lebih kurang huruf dia. Contoh macam udkhul, sama juga udkhul. Kha berbaris dhammah, maka hamzah wasalnya akan dimulakan dengan dhammah. Udkhul. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Kita akan sambung lagi perbincangan dia, sebab perbincangan dia dia banyak pada kaedah yang perlu dihadam oleh orang yang mempelajarinya. Jadi kita akan sambung pada siri yang seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.